itu dia akan kata adatnya kok terbang dan menguak dahan, kata dia. Kok inggap dan mencongkam batang. Kok ke langit sama dibentangkan, kok ke bumi sama diserakkan. Kok darah sama merah, kata dia. Kok kulit sama borek, kok tulang tu sama putih, kata dia. Jadi pada hari yang sehari ni, kok malam dan semalam ni, dia kata seuri setemunilah kita, seelaan pusat semilu pemagiannya. Maknanya adik-beradik lah tu, seolah-olah lahir daripada perut ibu tu kan. Tu. Dia kata macam tu. Baik, Datuk. Apa yang saya difahamkan betul mengenai adat Berkodin Aus Rumpun. Ya. Salah satu adat istiadat dalam adat Berkodin Aus Rumpun ni adalah pemberian duit adat kepada ketua adat. Ya. Bolehkah Datuk memberitahu berapakah nilai sebenar duit adat yang perlu diberikan? Menyentuh duit adat ni, ia menjadi satu syarat dan rukun. Kata perbilangan, kobau, kata dia, kalau ditambik bagi makan, disabitkan rumput. Orang kalau disuruh bagi belanja. Kalau orang nak nikah tu dengan maharnya, hidup nak berbelanja, orang meninggal ataupun orang mati tu nak dikharajatkan. Jadi orang berpusaka tu mengisi adat dan pusaka dia. Jadi adat pusaka lembaga ni ialah RM70. Bukan banyak mana ada, RM70 ya. Berapa? RM60. Besar RM60. Ibu soko RM50. Itulah. Tinggal lagi macam saya katakan tadi, duit apa tu, beras yang tak habis tu tadi, ada baki-bakinya, kadang-kadang ditokok-tokoknya lah dari bapak tu. Pandailah bapak tu membuat apa dia punya balancing, kalau katakan tu. Ditambah-tambahnya lah sikit-sikit dan semua dapat lah aku merasa duit-duit tu, duit adat tu. Duit adat tu memang menjadi satu syarat lah. Kemudian kain hitam, kain putih Al-Quran tu juga adalah untuk lembaga. Itu dinamakan seri beri peliharaan anak buah kepada lembaga. 5 meter kain hitam, kain putih dan sebuah Al-Quran. Baiklah Datuk. Ya. Dalam adat istiadat Berkodin Aus Rumpun ni, Ya. adakah hubungan antara anak yang telah dikodinkan dengan ibu atau saudara-saudaranya, hubungannya adakah dia jadi sebagai orang yang hubungannya mahram ataupun bila bersentuhan dia masih lagi haram? Ya. Sebenarnya adat bersandi hukum bersandi kitabullah kan, yang sebenarnya walaupun berkodin tetapi memang juga bukan mahram kan. Itu di segi adat saja, tinggal lagi pemberian tanah pusaka tu lulus, tanah pusaka tu sah, sebab itu namanya hibah, pemberian hidup sama hidup. Tetapi anak yang berkodin telah, anak perempuan berkodin Aus Rumpun ni kan, memanglah dia tu kalau bersentuh ataupun dengan saudara lelaki tu batal sembahyang. Batal. Kok dengan ayah pun batal juga. Cuma di segi adat saja. Di segi adat saja yang membolehkan tu. Tapi syaratnya jugalah. Okey Datuk. Bersentuh mengenai pemberian harta yang Datuk cakap tadi. Ya. Jadi soalan dia sekarang Datuk, apa yang saya nak tanya adalah mengenai jikalau seorang tu yang telah dikodinkan, harta tu, apakah nilai sebenar yang boleh diwariskan kepada orang yang telah dikodinkan tu Datuk? Adakah ada satu nilai tertentu ataupun memang kita boleh harta tu diwariskan sepenuhnya kepada orang yang dikodinkan? Ya. Tadi pun saya dah sentuh bahawa hak yang
diberi kepada anak yang dikodinkan itu hanya 1/3 daripada jumlah harta emak. Kalau saya kata, kalau emak dia tu ada 9 ekar tanah, kalau 1/3, dapatlah 3 ekar. 6 ekar tu balik pada waris. Dia tak boleh bagi semua. Tak boleh bagi semua. Dia kata pantang lucut kayu kupeh, waris jangan ditinggalkan, kata dia. Tak boleh. Kalau tidak, loncong. Dia kata orang kampung nanti kan. Mudah warna pula ada dapat kotor. Adakah nilai yang dimasukkan bersamaan dengan harta tanah ataupun mungkin kita boleh masukkan pada nilai RM1 ke tu? Tak, itu tanah saja. Tanah saja yang kita kata 1/3. Syarat pun yang tu juga. Kita membebaskan seorang apa kan, kita bagi juga 1/3. Syarat pun mengatakan 1/3 ya. Itu tidak termasuk dengan duit simpanan tu? Tak. Itu bondo yang mudah alih, tak masuk. Ini bondo yang tak alih ya. Rumah pesako tu dah dapat tu. Rumah pesako dapat. Selain daripada tanah tu kan, dia dapat rumah pesako tu. Dia berkodin ni kerana tak ada anak perempuan ni. Dalam masyarakat adat, kalau tak ada anak perempuan, keluarga tu akan pupus. Tak ada olehlah zuriat, kan? Pupus. Okey, Datuk. Ya. Satu soalan lagi, Datuk. Ya. Pada pandangan Datuk lah, dalam era zaman moden sekarang ni, Datuk, apakah relevannya adat berkodin ini dilaksanakan di Negeri Sembilan? Walaupun begitu canggih, begitu moden, begitu segala-galanya, adat berkodin ini masih berjalan. Sebab kalau satu keluarga tu, saya kata tadi, tak ada anak perempuan, kan? Anak lelakinya bila berkahwin, matrilokal, maknanya dia berpindah tinggal ke rumah isteri atau mentua. Jadi siapa nak jaga mak? Ayah. Sebab tu dia ambil anak angkat. Dengan harapan anak angkat ni inilah akan menjaga, membolo mak dia tu. Di samping tu juga anak yang dikodin dan anak angkat ni juga bertanggungjawab menjaga saudara-saudara lelaki dia tu. Kalau saudara lelaki dia tu masih belum berumah tangga, belum beristeri, dia berhak tinggal di rumah pesako tu. Dan kalau saudara lelaki itu pula nak berkahwin, dia juga berserta dengan mak itu juga membiayai belanja kahwin dan sebagainya, kan. Kalau meninggal pula isteri saudara-saudara lelaki dia tu, dia dijemput. Kalau dia nak balik, dia pun boleh tinggal di rumah saudara anak angkat yang berkadim tu. Macam itulah cerita dia. Baiklah Datuk, sebagai soalan yang terakhir, yang saya rasa sebagai penutup untuk sesi temu buat kita pada hari ini, apakah harapan dan pandangan yang berbagi Datuk mengenai adat berkodin ini pada masa sekarang? Maknanya kita tak nak adat berkodin ni hilang macam tu je. Maknanya generasi akan datang tahu apa gunanya adat berkodin itu sendiri. Itulah yang seperti saya katakan tadi, adat berkodin ini ia akan berterusan. Dia akan berjalan. Sejak dulu, kini, esok akan datang dan sampai bila-bila. Kalau tak dibuat adat berkodin tu, maka keluarga tu pupus lah. Adat pepatih ni memang wanita tu ia dibagi tempat yang sentral, kan? Dia bagi tempat keutamaan, mewat sebagai pewaris tanah pusaka adat. Jadi kalau tak ada adat berkodin tu, tak ada apa, kan, tanah tu akan pergi pada waris lah. Yang lelaki cuma dicatat dalam grant tu sebagai penghuni sepanjang hayat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya life occupancy nama. Dia boleh makan hasil, dia boleh usahakan. Tetapi nak dapat apa tu secara tak dapatlah buat, walaupun perempuan tu dibagi nama, tapi
bukanlah mutlak dia dapat tu, hak guna pakai je. Istilah adatnya genggam untuk dia hak guna pakai. Jadi kalau tak ada saudara laki-laki, dalam adat dinamakan ijuk tak bersogar, kata adat tu. Tu tak ada saudara lelaki dia. Jadi kalau tak ada yang perempuan ini, memang satu yang amat malang lah bagi satu keluarga tu kalau tak ada anak perempuan. Contohnya, ya, sahabat kita yang dah meninggal tu kan, tanah cukup luas apa semua, tapi adik-beradik 7 orang, lelaki je, jadi tanah tu semua pulang pada waris lah kan, tak ada apa-apa. Jadi perlu juga dikekalkan adat berkodin ni. Dan berkodin ni juga adalah sah, sebab pemberian tu adalah secara hibah, hidup semua hidup kan. Tak ada menyalahi. Okey Datuk, kita punya penemuan kita dan soal jawab lain juga. Jadi saya mewakili daripada seluruh penyertangan Bank Museum Malaysia ucapkan jutaan terima kasih kerana Datuk sudi untuk memberi huraian mengenai tajuk kita pada hari ini adalah berkodin Minang Sebatang Seraya Atap Tahu Sempun. Jadi bagi mengakhiri temuramah kita pada hari ini, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan terima kasihlah di atas pelawaan pihak Lembaga Muzium Negeri itu untuk menemu bual dan bercerita sikit, berkongsi ilmu kan, sehubung dengan adat berkodin selaya atap sebilah lantai, atau berkodin pinang sebatang, berkodin adat dan pusaka, atau berkodin au serumpun. Itulah dia. Terima kasih.